Okey. Alhamdulillah. Jadi setelah kita belajar bagaimana nak kenal perkataan, jenis-jenis perkataan, baru kita belajar tentang nahu. Jadi perkenalan pada nahu. InsyaAllah di 15 minit aja, lepas tu kita rehat, kita baca pasal nahu lebih detail lepas tu insyaAllah. Okey. Jadi apa itu nahu? Nahu dalam bahasa Inggeris grammar. Ya. Jadi kalau kita tengok ayat Quran di atas tu, yang seperti kata tadi, kita perhatikan huruf terakhir perkataan. Apakah baris dia, sama ada dhamma, fathah atau kasrah. Dan itu boleh memberi kita, beritahu kita apakah peranan perkataan itu dalam ayat. Seperti kalau tengok dalam bahasa Inggeris, I gave him his book, he thanked me. Jadi I gave him, saya beri dia. Jadi him ni menjadi objek kepada give. His book, buku dia, possession dia, pemilikan. He thanked me, ini dia berterima kasih pada saya. Kalau tengok pada ayat ini, him, his dengan he merujuk pada orang yang sama, iaitu dia, lelaki. Tapi bentuk ejaan dia berubah bergantung kepada peranan dia dalam ayat. Kalau jadi objek jadi him. Kalau jadi pemilikan jadi his. Kalau jadi subjek, dia yang melakukan perbuatan jadi he. Tapi dalam bahasa Inggeris ini hanya berlaku kepada pronoun, ganti nama. Him dengan she atau we, us. Tapi pada isim lain tak berlaku. Tapi untuk bahasa Arab, berlaku kepada hampir semua isim. Semua isim. Hampir semua isim. Dia akan berlaku, dia akan berubah dia punya baris huruf terakhir. Dia tak ubah ejaan, tapi dia ubah baris huruf terakhir. Macam ni kalau I gave him, ini dia jadi objek. Jadi kalau dalam bahasa Arab panggil nasab, mansub. Nasab. Nasab. Kenapa nasab? Nasab ni kalau terjemah dia penat. Dan penat. Penat sebab dia dikerjakan. I gave him jadi objek. Itu nasab. Kalau his book, pemilikan ini dalam bahasa Arab dipanggil jar. Ataupun jar ni dekat. Majrur, jiran. Majrur, didekatkan. Dia tak boleh jauh. Maksud macam antara huruf haraf dengan isim. Lillahi, sebelah-sebelah. Kan? Fil baiti. Dia dekat, tak boleh jauh. Itu maksud jar tu, nasab penat. Dan he thanked me, dia melakukan kepada aku. Dia yang melakukan perbuatan. Dia menjadi subjek. Jadi bagian rafa'. Rafa' marfu' pada rafa'ah, tinggi, yang ditinggikan. Kerana dia yang melakukan perbuatan. Dia yang dibincangkan jadi subjek. Jadi itu bagian rafa'. Dan dia dengan dhammah. His book ni dengan, kalau dengan ni dengan kasrah. Kalau him ni nasab dengan fathah. Okey, itu maksud dia. Kita tengok. Kalau tengok di sini, contoh, kita ada fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha. Jadi ini Allahu berbaris dhammah. Allah melakukan ya'ti. Ini Allah, ha dia berbaris fathah, dia nasab. Kerana dia menjadi objek pada inna. Sesungguhnya Allah. Dan Allah di sini ialah dalam keadaan kasrah pada ujungnya. Itu indallahi. Ya. Di sisi Allah. Oh, ni majrur. Ni majrur. Dia dengan indallah ni ada hubungan. Lepas tu innallaha lagi ada Allah pun, Allah baris fathah. Jadi yang Allahu sini dipanggil Allah dalam keadaan, kataan itu bukan Allah perkataan itu dalam keadaan rafa'. Kerana dia melakukan perbuatan ya'ti ini. Dan Allah ni kata nasab. Kerana dia dengan fathah dia kata nasab. Sebab dia menjadi objek pada inna. Allah di sini dia menjadi objek pada inna sebab dia dalam keadaan dan jamak. Ni tak ada Allah boy dalam keadaan hafjah. Tak ada, tapi ini sama.
Dan Allah ni kerana dia menjadi objek pada inna juga. Itu maksud saya. Jadi kalau ada Allahu dia rafa, Allaha dia nasab, Allahi dia ja atau majrur lah. Ja dengan majrur sama. Nasab mansub, rafa marfu. Kita buat pendek kita baca nasab. Allaha ni nasab. Itu maksud saya. Okey? Ada soalan boleh faham jadi setiap isim yang mu'rab dia akan dibariskan dengan baris tertentu bergantung kepada peranan dia dalam ayat. Okey? Isim yang mu'rab. Kita tengok sini kita ada amri. Amri sebab ada B. B ni kan? Dua bawah. Sebab tu ja. Kita ada kulli syai'in. Kalau ada ala sebelumnya kulli. Ala kulli. Kasrah. Dengan ja. Syai'in ja sebab ada hubungan. Kita akan belajar nanti. Kenapa syai'in ja? Qadirun. Ini dengan dhammah yang rafa. Sama juga. Qadirun. Aqimu fi'il as-salata. Dengan fathah. Dia nasab. Okey, lepas tu kita ada zakata, sama juga nasab. Kita ada anfusi. Ada dia di depan dia, anfusi, kom domain. Dia anfus jiwa, diri kamu, di anfusikum. Jiwa. Khairin dalam keadaan ja sebab depannya ada min. Innallaha kita bincang tadi, innallaha waktu basirun dalam keadaan rafa dengan dhamma ini. Okey? Dan kita ada al-jannata. Yadkhulu fi'il lan harf qalu fi'il madhi kan. Ya al-jannata isim. Ini jadi dia nasab. Dia lan tu pun bagi jadi nasab juga Ustaz. Lan menasabkan fi'il. Nasab dia. Lan menasabkan fi'il mudhari'. Oh, dia fi'il mudhari'. Dia masuk. Kita belajar pasal isim dulu ya. Okey? Ada soalan? Lepas tu yang warna hijau pula tu adalah fi'il. Ya'tiya fi'il mudhari'. Mudhari'. Ya'ti. Kenapa ya'ti tak ya'tu Ustaz? Ya'tiyu. Hatta. Hatta mufaddil. Fi'il mudhari' kan ya'tu kan kat belakang kan? Ya'ti asalnya sebab ada hatta. Hatta dia ada dua peranan. Dia kalau dengan isim dia jadikan isim baris bawah tu dengan fi'il mudhari' dia berbaris atas kan. Ya, dia nasab. Okey kejap. Okey. Padahal tuqaddimu ni pun fi'il mudhari'. Tajidu fi'il mudhari'. Tuqaddimu kamu. Tajidu kamu. Tuqaddimu kamu dahulukan perbuatan buat apa? Apa yang kamu lakukan dahulu, tuqaddimu. Tajidu kamu mendapati. Ya'ti dia datanglah. Ni Allah datang. Ta'maluna kamu amal. Amal. Kamu beramal. Yadkhula. Ni dia. Bukan perlu singular. Yadkhulu. Yadkhulal jannah masuk. Dia masuk. Okey, jadi itu. Itu kita bezakan antara isim dengan fi'il. Cuma dalam fi'il hanya fi'il mudhari' aja akan berubah. Maksudnya dia ada nahu dia. Kalau fi'il madhi semua kita tak berubah, dia mabni. Okey. Right. Okey, sekarang kita belajar macam ni yang kata tadi kita ada nama-nama tu rafa sama majruja majzum jazam. Ini untuk fi'il mudhari'. Tapi untuk isim kita ambil tiga dulu. Rafa, nasab dan ja. Fi'il mudhari' pun ada rafa, nasab, dia tak ada ja, dia ada jazam. Ja hanya untuk isim, jazam hanya untuk fi'il mudhari'. Jadi apa tujuan dia? Untuk mengetahui peranan isim dalam ayat, sama ada ia menjadi subjek, predikat atau objek.
Okey? Subjek, predikat. Okey. Right. Lepas tu untuk mengetahui sama ada fi'il mudhari' menjadi objek kepada haraf sebelumnya. Fi'il Haraf. mudhari' menjadi objek pada haraf sebelumnya. Dia akan berubah. Dia punya nahu dia untuk mengetahui sama ada ia dipengaruhi oleh haraf sebelumnya. Ya, ya, ya. Inna semua tu. Okey, kita akan jelaskan nanti dengan lebih jelas selepas ini. Okey. Contoh, sebelum kita teruskan. Jadi perkataan-perkataan isim ini, perkataan lah, isim dengan fi'il, dia 3 jenis. Yang kita nak jelaskan ada 3 keadaan. Pertama, mabni. Kedua, mu'rab. Ketiga, separa mu'rab. Apa dia mabni? Mabni ialah baris huruf terakhir tetap dan tidak berubah. Seperti isim dhamir, sebetullah kita akan belajar. Isim dhamir kita mabni. Allazi, allazina, ulaika, haulai, semua tu mabni, tak berubah. Okey? Lepas tu ada mu'rab. Mu'rab, baris huruf terakhir boleh berubah sebetulnya. Kalau isim, dia boleh berubah sama ada dhamma, kasrah atau fathah. Atau kalau fi'il mudhari' dhamma, fathah dengan jazam. Dengan sukun. Maaf dengan sukun. Itu. Jadi ini kalau untuk isim dia boleh sama ada dhamma atau dhamma taini lah. Fathah atau fathah taini atau kasrah taini. Okey, itu maksudnya dia boleh terima perkataan tu boleh terima baris dhamma, fathah atau kasrah. Itu maksud dia mu'rab yang penuh, mu'rab. Dan separa mu'rab ni dia terhad. Baris terakhir berubah secara terhad. Setengah perkataan khususnya nama-nama bukan Arab dalam Al-Quran. Nama-nama bukan Arab dalam Al-Quran, dia hanya boleh terima huruf dhamma, fathah, fathah. Walaupun dalam keadaan ja, kita tahu keadaan ja tadi majrur baris bawah, tapi perkataan-perkataan yang ini dia tak boleh terima baris bawah, dia akan tetap dibariskan dengan fathah walaupun dia ja. Ini spesifik maksud nama-nama yang bukan berasal dari bahasa Arab dan terdiri daripada lebih daripada 3 huruf. Seperti Ibrahim, Yusuf. Yusuf tak dapat dalam Quran, Yusufi tak ada. Tadi Allahi ada kan? Tapi Yusufi tak ada. Sebab dia nama bukan Arab. Nama Arab dalam Quran adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad adalah nabi-nabi bukan Arab. Okey? Ibrahim, Fir'aun, Haman. Tapi kalau Nuh boleh. Sebab Nuh 3 huruf je, Nun waw ha, atau Lut, Lam waw ta. Lut, Nuh boleh, Nuha, Nuhun, Nuhin ada dalam Quran. Lut pun ada. Oh, Lutin ada. Yusuf, Ibrahim, Zakaria, Isa semua tak ada. Okey, itu kena tahu keadaan. Dan kedua keadaan di mana isim jamak feminin. Isim jamak feminin, jamak salim yang feminin, yang hujungnya dengan ta maftuha, muslimat, mukminat, kan? Ya, belum habis lagi, dah pindah dah. Itu dia tak boleh terima baris fathah pula. Dia ada dhamma, kasrah, dan walaupun dia nasab patut terima fathah, dia tetap akan dibariskan baris kasrah. Dia terbaliklah dengan nama bukan Arab tu. Kalau nama bukan Arab, dia tak boleh terima baris kasrah. Tapi kalau feminin jamak, feminin plural, dia tak boleh terima baris atas fathah. Macam muslimat itu. Okey? Okey, sekarang kita kenal mana-mana perkataan yang mabni. Ini yang mabni kita dah banyak jumpa dah, yang berulang-ulang khususnya banyak kan. Hadza, hadzani, haulai. Isim dhamir, huwa, hum, anta, kuma. Kalau huwa jadi hu jadi hi, hu jadi hi, itu kerana sebutan, bukan kerana nahu. Sebab huruf di depan dia berbaris kasrah. Kitabuhu, kitabihi. Dia tukar tu. Okey, itu bukan kerana nahu, itu kerana sebutan.
Lepas tu isim syarat seperti man, aina, ayyuna, haitsuma. Okey. Itu ada makna-maknanya. Lepas tu angka daripada 11 ke 19 dia tak akan berubah. Masuk mabni dia tak akan berubah walaupun nahu dia dia dalam keadaan rafa' ke nasab jar dia tak berubah. Okey, dan kita tak bincang biasanya keadaan nahu tu. Dan lagi ialah seperti isim mausul allazi allati, isim istifham, isim tanya, isim untuk tanya, man, ma, kam, kaifa, a, semua tu ada. Dan isim zaraf, sebahagian zaraf. Zaraf nanti kita kalau dipudangkan kita akan belajar kemudian. Tapi biasanya dia mabni fauqa, amama, tahta. Atas, bawah, depan. Nanti kalau dalam Quran jumpa yang ada tahti ada. Tapi maksudnya tahta ni bukan dia di depan, dia di bawah. Itu masuk zaraf tu. Dia mana adik engkau, mana adik awak, dia di bawah. Tu bawah tu bagi tahta. Tu. Jadi dia akan dengan fathah. Lepas tu isim fi'il, wai, amin, ini biasa, jarang ada dalam Quran lah, tapi macam wailaka, semua tu. Okey, jadi ini sebablah yang mabni tidak berubah. Okey. Jadi kita tengok ni, jadi kita isim mu'rab ini jelaskan lebih lanjut. Jadi bila dia rafa', dia akan berbaris dhamma atau dhammatani untuk singular. Kalau plural dia waw nun di belakang. Dia muslimuna, mu'minuna, kan ada waw nun kan? Tapi kadang nampak ada mu'minina, muslimina dengan ya nun. Al-alamina. Itu sebab dia nasab. Kalau dia nasab, kalau dia rafa', dia dhamma atau dhammatani. Bila ada alif lam, dia tak ada dhammatani lah. Bila dia tak ada alif lam, dia dhammatani lah kan? Kalau plural, dia hujungnya waw nun. Dan kalau isim dia kena nasab, dia dengan fathah atau fathah ini, tetapi waw nun diganti dengan ya nun. Itu yang ada muslimina. Muslimina, mu'minina, al-alamina, kafirina. Ada ya nun. Atau dalam keadaan ja, dia akan 5 baris kasar atau kasrata ini. Bila untuk singular, untuk plural, waw nun diganti dengan ya nun. Untuk plural. Jadi untuk keadaan untuk plural, dalam keadaan nasab atau jar, dia sama aja belakang dia ya nun. Jadi bagaimana kita tahu dia nasab atau jar nanti, itu konteks. Itu insya-Allah tak timbul tak timbul masalah sangatlah. Awal-awal mungkin kita ada masalah, tapi kalau dia tahu nahu, dia tak timbul masalah sama dia nasab atau jar. Okey? Jadi itu untuk isim. Untuk isim. Untuk isim. Dan kalau untuk fi'il mudhari', fi'il mudhari' aja kita ada rafa', sama dia dengan dhamma, dan kalau plural dengan waw nun. Fi'il mudhari' tak ada tanwin. Fi'il mudhari' ada dhamma dengan waw nun. Waw nun masuk plural. Sebab tu fi'il mudhari' istilah mudhari' maksudnya yang menyerupai. Dia macam isim, dia berubah dia punya ejaan dia sedikit. Macam isim juga. Dan kalau fi'il mudhari' adalah nasab, dia akan dengan fathah juga untuk singular, tapi plural nun diganti dengan alif. Kadang-kadang ada fi'il mudhari' di belakang nun dia hilang, ada alif. Itu keadaan nahu dia berbeza daripada rafa'. Dan jazam dia akan diberi baris sukun untuk singular, huruf terakhirnya. Dan untuk plural nun diganti dengan alif juga. Jadi sama juga macam isim tadi. Untuk nasab dan jazam, untuk plural keadaannya ditulis sama dengan alif di belakang menggantikan nun. Okey? Ada soalan? Jadi ini teori dulu, nanti kita belajar pada praktikal. Okey.
Oh, pukul 10 tak apa. Kita habis. Nak rehat ke nak habiskan latihan ni? Okey, kita rehat 10 minit dulu. Okey? InsyaAllah. Lepas tu kita buat latihan. InsyaAllah. Okey.